Dasar Tenaga Negara DDN 2022-2040 menggariskan beberapa langkah utama yang strategik untuk mencapai aspirasi negara rendah karbon dalam tempoh 20 tahun akan datang. 73 projek naik taraf jalan ladang menerusi peruntukan di bawah Agensi Pembangunan Bahagian Betong akan dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Saban. Baik, sebelum saya meneruskan berita pada jam ini, kita ikuti terlebih dahulu perkembangan dari Bilik Berita bersama Salasia Safian. Silakan, Salasia. Baik, terima kasih Cheryl. Untuk pagi ini, apa yang dapat saya kongsikan dari laman web TV Sarawak.my. Saya akan kongsikan 3 artikel pilihan, iaitu yang pertama, 7,473 notis pelbagai kesalahan dikeluarkan pada hari pertama Ops Khas HRA 2024. Sebanyak 7,473 notis dikeluarkan terhadap pelbagai kesalahan kegagalan mematuhi peraturan dan undang-undang keselamatan jalan raya yang dikeluarkan pada hari pertama Ops Hari Raya Aidilfitri HRA 2024 yang bermula semalam di seluruh negara. Pengarah kanan penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Lokman Jamaan berkata 25% daripada notis dikeluarkan itu membabitkan 9 kesalahan utama, iaitu tidak mematuhi had laju, langgar lampu merah, memotong di garisan berkembang, memandu di lorong kecemasan dan memotong barisan, menggunakan telefon bimbit, tidak memakai tali pinggang keledar atau topi keledar, memandu kenderaan berat di lorong laju dan lebih muatan. Beliau berkata operasi khas itu memfokuskan kepada pengesanan pematuhan dan penilaian pematuhan syarat-syarat dan peraturan keselamatan serta kenderaan dipandu dengan selamat berdasarkan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, Akta Lembaga Pelesiran Kenderaan Perdagangan 1987, Akta 334, Akta Pengangkutan Awam Darat 2010, Akta 715 dan kaedah-kaedah di bawahnya. Katanya operasi khas secara berfokus perayaan Aidilfitri dan cuti persekolahan diadakan selama 20 hari bermula 1 April hingga 20 April ini yang melibatkan 2,000 anggota. Justru katanya lagi, bagi memastikan peningkatan pematuhan dan keperluan untuk memperbaiki tingkah laku pemandu, JPJ akan melaksanakan 5 jenis OPS, iaitu OPS Khas Kenderaan Perkhidmatan Awam KPA, OPS Khas Kenderaan Barangan KPB, OPS Khas Motosikal, OPS Khas 9 kesalahan utama dan OPS Khas Teknikal. Ialah itu sedikit ringkasan daripada laporan berita yang pertama. Kita beralih pula ke laporan berita yang kedua, iaitu kerajaan bincang jaminan bekalan gas, keterjaminan bekalan elektrik dalam mesyuarat MTN. Jaminan bekalan gas dalam konteks peralihan tenaga dan keterjaminan bekalan elektrik di Semenanjung merupakan antara perkara dibincang dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara MTN bilangan 1 tahun 2024 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya berkata MTN adalah majlis tertinggi terkait dengan penetapan hala tuju dan dasar strategik sektor tenaga negara, dan beliau menegaskan kepada setiap ahli MTN bahawa kepentingan kerajaan adalah untuk memberi fokus kepada agenda peralihan tenaga yang telah pun direncanakan melalui Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, dan ia termasuklah mempercepatkan penyediaan rangka kawal selia penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS, mekanisme akses pihak ketiga bagi sektor bekalan elektrik serta mekanisme pasaran tenaga boleh baru RE-Exchange. Beliau berkata untuk itu, mesyuarat juga telah pun meneliti kemajuan projek dan inisiatif rintis Perdana NETR. Baiklah, kita beralih pula ke laporan berita yang ketiga. KPWK terima permohonan maaf Alliance Islamic Bank. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK menerima permohonan maaf pihak Alliance Islamic Bank berhubung kesilapan fakta yang dikeluarkan pada salah satu iklan perbankan mereka.
Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK, Datuk Seri Fatimah Abdullah, fakta yang dikeluarkan oleh pihak bank berkenaan adalah bercanggah dengan statistik yang dikeluarkan oleh Survey Kesihatan dan Morbiditi Negara NHMS. Dalam iklan tersebut katanya mengatakan 84%, tetapi katanya iklan tersebut mengatakan 84%. Namun jika menurut kepada Survei Kesihatan dan Morbiditi Negara NHMS, petunjuk yang digunakan ialah stunting terbantut sebagai indikator khasiat dan satu lagi petunjuk iaitu wasting, kekurangan berat badan, dan mereka mendapati bahawa dari segi peratus yang dilaporkan adalah jauh berbeza. Namun begitu katanya pihaknya menerima permohonan maaf daripada pihak bank tersebut dan telah pun bersetuju untuk menjalinkan kerjasama kerana mahu lebih ramai lagi rakyat untuk menerima manfaat daripada pihak kerajaan dan juga badan korporat. Baiklah Syarul, itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk pagi ini. Kita terus sahaja bersama Syarul di studio. Silakan. Baik, terima kasih Salasiah untuk perincian itu tadi dan kita teruskan dengan berita tumpuan jam ini. Dasar Tenaga Negara DTN 2022-2040 menggariskan beberapa langkah utama yang strategik untuk mencapai aspirasi negara rendah karbon dalam tempoh 20 tahun akan datang. Perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat pertamanya yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta dihadiri Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Putrajaya hari ini. Menerusi hantaran di Facebook Sarawakku, DTN akan meletakkan sektor tenaga sebagai pemangkin untuk perbankan pembangunan sosioekonomi menerusi peluang yang wujud daripada peralihan tenaga ketika dunia terus bergerak ke arah pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Mesyuarat yang berlangsung selama 2 jam 30 minit itu turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadila Yusof, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Abang Ahmad Abang Morni. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan isteri Tok Puan Fauzia Muhammad Sanusi hari ini semalam menerima kunjungan hormat daripada Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan di Astana Negeri. Menurut Ahmad Nazri, kunjungan hormat tersebut bertujuan untuk memberi taklimat mengenai perkembangan semasa pembangunan sektor kesihatan dan pendidikan susulan lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Sarawak baru-baru ini. Tun sangat berminat dan mengambil perhatian yang tinggi terhadap pembangunan kedua-dua sektor, pendidikan dan juga kesihatan. Dan Tun juga tadi berkongsi tentang pengalaman luas beliau dalam beberapa kementerian semasa beliau menjawat jawatan menteri di Persekutuan tempoh hari. Dalam pada itu, tambahnya satu taklimat khas daripada agensi-agensi berkaitan akan diadakan selepas raya untuk membincangkan lebih lanjut mengenai pembangunan di Sarawak. Tentu yang terutama memohon untuk kita mengadakan satu taklimat lebih khusus daripada agensi-agensi yang kita namakan core agensi persekutuan kepada beliau kemudian selepas raya. Jadi saya rasa itu lebih menepati pada masa itu. So, akan diadakan selepas raya? Akan diadakan selepas raya mengikut kesesuaian dan keutamaan Tun. Turut menyertai kunjungan hormat tersebut ialah Timbalan Setiausaha Persekutuan Sarawak Rita Ellis Syameri. Sebanyak 73 buah projek naik taraf jalan ladang menerusi peruntukan di bawah Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA akan dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Saban. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata projek tersebut bertujuan untuk membantu memudahkan petani atau pekebun kecil di kawasan berkenaan mengusahakan ladang masing-masing selepas ini. Kita membutuhkan 30 juta dan telah pun dinilai, telah dikaji
Dan kita dapat membina 73 projek untuk mai taraf jalan ladang di kawasan ini. Ini kita berharap dapat membantu para petani-petani sama ada mereka yang menanam kelapa sawit, lada hitam ataupun kebun getah supaya jalan-jalan yang diperlukan dapat naik taraf boleh menyenangkan mereka untuk mengusahakan ladang-ladang mereka. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban berkata demikian selepas melawat salah satu tapak projek naik taraf jalan ladang di Bukit Saban pada Selasa. Siri lawatan kerja ugah ke Bukit Saban turut disertai oleh Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan Pusat Giat-Mara Sepauh dijangka akan memulakan operasinya pada Julai ini. Beliau berharap dengan adanya pusat tersebut nanti akan memberi manfaat kepada para belia di kawasan sekitar mendapatkan latihan dan kemahiran dalam bidang industri pembinaan dan elektronik. Ini adalah satu program yang kita jalankan di kawasan Bukit Saban dan di Parlimen Betong adalah untuk menyediakan tempat untuk memberi latihan kemahiran kepada belia-belia yang menganggur. Jadi saya harap pusat ini nanti dapat melatih seberapa banyak belia-belia dalam berbagai kemahiran yang diperlukan di negeri Sarawak. Kita memang memerlukan kemahiran dalam bidang elektronik, dalam bidang bricklaying dan berbagai bidang-bidang kemahiran pembinaan. Dan saya harap dengan adanya kemudahan yang dekat di Sepauh. Tambah beliau, Pusat Giat-Mara Sepauh yang dijalankan di bawah Agensi Pembangunan Betong BDDA itu menyediakan kursus-kursus berkaitan pembinaan bangunan seperti menyusun bata dan kursus elektronik. Justru beliau menggesa belia di kawasan berdekatan memanfaatkan peluang yang ada bagi meningkatkan pelbagai kemahiran. Siasat segera dan ambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab menceroboh dan mencuri peralatan elektronik di Menara Telekomunikasi. Itu tegas Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas yang kecewa apabila mengetahui kejadian seumpama berlaku di Menara Telekomunikasi di Bukit Saban sehingga mencerdaskan penduduk sekitar. Kerana menara itu adalah menara untuk kegunaan semua. Itu adalah satu saluran tali perhubungan kawasan ini dengan dunia luar. Jadi mintalah fikir betul-betul supaya perkara yang seperti itu tidak berlaku lagi. Dan saya minta juga polis memantau seberapa yang boleh untuk menentukan perkara-perkara yang seperti itu yang tidak diingini tidak terjadi lagi. Pada masa sama, beliau turut memohon kerjasama daripada masyarakat setempat untuk sama-sama memantau menara telekomunikasi yang terletak berhampiran di kediaman masing-masing bagi mengelakkan perkara tersebut berulang. Baru-baru ini, 3 kes kecurian berlaku di Menara Telekomunikasi Pelikoi, Menara Telekomunikasi Nangan 3 dan Menara Telekomunikasi Nangan Lawih Mujau. Seterusnya, Terminal Bersepadu Gombak TBG dijangka mula beroperasi pada Jun ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke bagaimanapun berkata beliau belum mendapat tarikh secara spesifik berkenaan pengoperasian tersebut. Kita masih dalam tinjauan terakhir. Saya difahamkan tentatively kita jangka dibuka pada bulan Jun. Mula beroperasi bulan Jun. Tentatively. Tapi setakat ini belum ada satu tarikh muktamad lagi. Okay. Saya akan pergi meninjau terminal tersebut selepas Hari Raya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan kerja dan meninjau persiapan Aidilfitri 2024 di TBG pada Selasa. TBG dibina bagi menampung kapasiti terminal sedia ada yang semakin sesak berikutan permintaan yang tinggi sejajar dengan perluasan kerangkaian pengangkutan awam darat di sekitar Greater Kuala Lumpur.
Bertemu kembali. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Berhim Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Fauzia Muhammad Sanusi meluangkan masa berbuka puasa bersama warga Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS pada Majlis Iftar Perdana UNIMAS 2024 di Kota Samarahan pada Selasa. Majlis yang diadakan di Pusat Islam Tun Abang Salahuddin UNIMAS menyaksikan Tun Berhim Sri Dr. Wan Junaidi menyempurnakan sumbangan Ihya Ramadan berbentuk wang tunai kepada 6 buah surau terpilih di sekitar Kota Samarahan yang berjumlah RM3,000 bagi setiap surau. Antara surau yang terlibat ialah Surau Darul Bahagia, Kampung Tamirat Ulu, Surau Darul Azam, Kampung Lubuk Ria Hilir, Surau Ariyadah, Kampung Tanjung Apung, Surau Darul Furqan, Kampung Binyuk Baru, Surau Darul Iman, Taman Samarindah Baru dan Surau Darul Ukwah, Taman Seri Tuang. Majlis itu juga diserikan lagi dengan penyampaian bantuan awal persekolahan kepada anak-anak staf UNIMAS bagi menampung keperluan persekolahan. Usai berbuka puasa, Wan Junaidi serta isteri menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih secara berjemaah bersama warga kampus UNIMAS dan tetamu jemputan yang lain. Sementara itu, Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid dalam ucapan aluannya berkata, pihaknya turut mengadakan pelbagai aktiviti kerohanian dan ibadah termasuklah iftar harian, iftar bersama fakulti, ziarah Ramadan, solat sunat tarawih, qiyamul lail dan tadarus Al-Quran di sepanjang bulan ini. Satu yang juga menarik pada tahun ini digunakan adalah program Jum Sahur dan Subuh bersama dengan Chancellor yang telah diadakan pada 22 Mac yang lalu dan telah menghubungkan lebih daripada 500 pelajar bersama dengan Chancellor dan pihak pengurusan universiti. Turut hadir pengurusi Lembaga Pengarah UNIMAS, Tan Sri Datuk Seri Panglima Sulong Mat Cerai, timbalan-timbalan Naib Chancellor, dekan-dekan, pengarah-pengarah, ketua kaum dan penghulu dari kawasan Kota Samarahan serta pelajar dan kaki tangan UNIMAS. Seramai 70 penerima bantuan terdiri daripada asnaf di bawah jagaan Tabung Baitumal Sarawak TBS, pelajar tahfiz serta 4 buah tahfiz di Miri telah menerima bantuan masing-masing dari tabung berkenaan membabitkan jumlah keseluruhan sebanyak RM53,987. Pengurus Besar TBS Datuk Ahmad Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, sumbangan bantuan tersebut bagi meringankan bebanan penerima ketika bulan Ramadan dan sebagai persediaan untuk menyambut Aidilfitri nanti. Cukuplah memberi kesan yang begitu mendalamlah kalau kita lihat bagaimana mereka nak menyambut Aidilfitri ini dan juga keperluan-keperluan yang mereka nak tampung dalam keadaan yang terdekat ini. Jadi alhamdulillah dengan adanya sumbangan masyarakat dan juga kutipan zakat dan juga infak dan sedekah daripada masyarakat telah dapat kita agihkan insya-Allah. Beliau berkata demikian semasa Majlis Iftar Perdana Program Kasih Ramadan di Kompleks Islam Sarawak Miri pada Selasa. Selain TBS, pertubuhan dan organisasi korporat termasuk Tabung Haji TH, Telekom dan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Parkim turut menyumbang dan menyantuni para asnaf yang memerlukan. Setakat 31 Mac tahun ini, TBS telah mengagihkan sejumlah RM25.60 juta sumbangan kepada asnaf yang layak melalui 4 program utamanya, iaitu program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam, program memantapkan kebajikan ummah dan program peningkatan kemahiran ummah. Kira-kira 3,000 pasang infak baju raya berjaya dikumpul daripada penyumbang sempena program infak baju raya Al-Bait bagi daerah lawas pada Selasa. Timbalan Ketua Tabung Baitumal Sarawak bahagian Limbang Nur Nadia Abbas berkata, program itu dilaksanakan Yayasan Kepimpinan Al-Bait dengan kerjasama Tabung Baitumal Sarawak TBS dan Koperasi Al-Bait Sarawak Berhad KUB Bait.
Beliau berkata program itu bertujuan untuk berkongsi kegembiraan bersama golongan yang memerlukan. Sebagai persiapan menjelang Aidilfitri, pada masa sama ia dapat menyemai budaya suka menyumbang dalam kalangan masyarakat kepada golongan yang memerlukan. Nur Nadiah menambah projek yang dimulakan di Kuching pada Ramadan tahun lepas mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat umum, bukan sahaja di Bandaraya Kuching, bahkan di luar Kuching. Susulan sambutan memberangsangkan, program tersebut telah diperluaskan ke bahagian-bahagian lain di Sarawak seperti Samarahan, Serian, Sri Aman, Mukah, Bintulu dan Miri di bawah projek infak pakaian Al-Bait yang beroperasi di luar bulan Ramadan. Sejak pelancaran projek ini pada tahun 2023, sebanyak lebih daripada 18,000 pakaian telah diagihkan kepada kira-kira 3,000 orang yang memerlukan. Masyarakat lawas boleh mendapatkan pakaian tersebut di perkarangan pejabat TBS Lawas bermula 2 hingga 4 April daripada jam 9 pagi hingga 3 petang. Cabaran menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan bagi yang lahir sebagai seorang Muslim juga susah. Apatah lagi bagi mereka yang baru memilih jalan hidup Islam. Walaupun sudah berdekat memeluk agama Islam, kenangan dan cabaran menjalani ibadah puasa kali pertama bagi mu'alaf masih segar diingatan. Laporan Syira Abang Mansur. Hajijah Abdullah mengakui tidak mampu untuk berpuasa penuh pada awalnya. Namun selepas 25 tahun memeluk agama Islam, wanita berbangsa Cina ini semakin memahami hikmah dan makna sebenar berpuasa di bulan Ramadan. But then in that time, I know the feeling is Ramadan, kita puasa, that is the time that how we feel, what is called susah. Orang kadang-kadang si ada cukup makan, that is how dia rasa. Kadang-kadang some people with sickness, mereka pun rasa semua itu puasa. That's how I feel now until now. Alhamdulillah. Hikmah, yes. Dan puasa macam kita orang sakit tu, dia dapat mengubat, merawat juga. Okay, so now memang dah senang dah lah. Yes. Now it's already we practice every year, so it becomes macam biasalah untuk saya, tidak rasa apa-apa. Because when you do Ramadan, we do praying, we do zikir at home, we baca Al-Quran. That's how we get through lah. Menerima hidayah Islam sejak tahun 1982, Zahari Abdullah turut mengakui tidak mempunyai ilmu yang mendalam tentang ibadah puasa pada awalnya. Lelaki berasal dari Lundu ini banyak menimba ilmu agama Islam daripada tempat pengajiannya suatu ketika dahulu bagi menambah keyakinan terhadap ibadah puasanya yang sebelum ini tidak sempurna di matanya. Kami mula-mula pasti nak puasa akan memanglah banyak cabaran untuk kami anggaplah puasa kami postanya mungkin sisah lah bagi kami. Pada hakikatnya kami sisahkan bukan apa, kan kita rasa terlalu banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharaplah mudah-mudahan Allah Subhanahu yang menilailah perbuatan kita yang terdahulu ataupun sama ada kita tertelan tersengaja ataupun sengaja tu. Macam tu dah jadi apa kata orang, darah daging kita dah biasalah, kita dah mengetahui hukum makam apa tu halal haramnya, apa yang membatalkan. Manakala bagi Bicha Cihan, cabaran menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan menjadi semakin mudah dengan adanya sokongan ahli keluarga suami yang banyak memberi sokongan kepadanya untuk betah meneruskan puasa sehingga ke hujungnya. Kini, kekuatan yang diperolehi wanita berbangsa Iban sejak 30 tahun menjadi seorang Muslim itu disalurkan kepada saudara-saudara baru lain yang sedang berusaha mengenali agama Islam. Mula-mula puasa dulu kan, nama kita masih muda, memang sakit lah, tahan 1 hari tak makan tak apa, tu tak minum, memang letih, memanglah kepanasan semua tu, rasa nak mati kata orang. Tapi kerana saya ramai kakak ipar dengan adik ipar, jadi sama-sama bagi semangat untuk meneruskan sampai ke petang. Tapi sekarang lepas tu hari demi hari, alhamdulillah dah kebiasaan. Sekarang kita bagi semangat dengan budak-budak baru yang baru masuk Islam, seperti apa yang kita rasa dulu, kita bagi semangat dengan mereka juga. Namun, berdekat sudah berlalu. Allah bisa tegal biasa. Berpuasa di bulan Ramadan kini sudah sebati dalam kehidupan mereka. Laporan Syira Abang Mansur bersama juru kamera Ahmad Nasrullah untuk TVS.
Bertemu kembali. 3 individu termasuk lelaki Israel dikenali sebagai Shalom Avitan yang ditahan pada 27 Mac lalu bakal berdepan hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, pada awalnya siasatan dijalankan mengikut Akta Pasport 1966 kerana dia sebagai warga Israel memasuki negara ini menggunakan pasport kewarganegaraan Perancis. Turut berdepan hukuman sama iaitu pasangan suami isteri warga tempatan yang disyaki membekalkan senjata kepada lelaki Israel itu. So siasatan kita adalah buat masa ini, awalnya siasatan di bawah Seksyen 12 Akta Pasport 1966, tapi apabila kita menjumpai senjata, kita telah pun menjeniskan siasatan di bawah Seksyen 7 Arms Act, Akta Senjata Api, hukuman lebih berat yang akan membawa hukuman di bawah Seksyen 7 ini akan membawa hukuman mati ataupun life imprisonment dan juga sebat. Buat masa ini siasatan kita telah pun menjurus kepada percakapan saksi-saksi untuk kita tentukan bahawa siasatan ke arah Seksyen 7 ini dapat kita presentkan atau kita persembahkan kepada AGC dalam masa terdekat. Razarudin berkata mana-mana individu yang didapati bersalah mengikut Seksyen 7 Akta Senjata Api bagi penalti lebih berat 1971 boleh dihukum mati. Kesemua mereka masih ditahan reman untuk siasatan lanjut bagi membolehkan polis mengenal pasti motif sebenar pemilikan senjata api berkenaan. Lelaki warga Israel itu direman hingga 7 April ini, manakala reman terhadap pasangan suami isteri terbabit pula akan berakhir pada 5 April ini. Sebarang proses susulan untuk sambung reman akan dimohon sekiranya pihak polis masih memerlukan masa untuk melengkapkan siasatan. Sekian laporan untuk jam ini. Saya Syarul Sumeto. Salam Sarawak, maju makmur.